tu ada amalan yang baik, orang yang buat kezaliman tadi tu ada barang yang amalan yang baik, maka akan diambil daripada amalan yang baik tadi tu kadar kezaliman yang dibuat pada saudara dia tadi. Dan sekiranya dia tak ada apa-apa kebaikan, tiada hasanat, maka diambil dosa-dosa kawan dia tadi yang dibuat kezaliman tadi, maka diletakkan ataupun ditanggungan ke atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Qala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Dan hadis ini pun hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ni riwayat daripada ramai sahabat, antara Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang Islam itu adalah orang-orang Islam yang lain selamat sejahtera daripada lidahnya dan tangannya. Dan orang yang muhajir, orang yang berhijrah tu adalah orang yang berhijrah, maksud menjauhi daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita lihat pada hadis ni, kita pertamanya al-Muslim sini dengan makna istilahi, yani seorang Islam yang mengucap kalimah syahadah, yang berada dalam janji Allah dan juga zimmatillah. Tapi Nabi SAW beritahu, perkataan Muslim kan, kalau kita lihat istiqaq dia pada kalimah salimah, maksud dia sejahtera. Dan Muslim asal dia isim fa'il daripada wazan aslama yuslimu, ini fi'il thulathi mazid daripada fi'il asal dia, fi'il thulathi mujarrad dia salima yaslamu, maksud dia sejahtera. Jadi Nabi SAW tunjukkan perkataan Muslim tu sepatutnya adalah orang Islam lain sejahtera, maksud dia tak kena daripada apa-apa jahat lidahnya dan kejahatan tangan dia. Sejahtera orang lain. Maksud dia kalau betul Muslim, maksud dia orang Islam lain tak ada apa-apa akan kena pada kita. Dan orang yang berhijrah tu pun sebenarnya adalah muhajir pun daripada perkataan hajara. Maksud dia berpaling dan boykot dan tak mau kawan ataupun menjauhi. Tapi Nabi SAW kata muhajir pun perkataan asal dia hajara, iaitu orang yang menjauhi daripada apa yang Allah Ta'ala larang perkara tersebut. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala thaqali Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiratun famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As juga radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, adalah di atas di atas barang Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang dipanggil sebagai kirkirah. Maksud kat sini, lelaki kirkirah ni dia dipertanggungjawabkan sebagai satu amanah untuk jaga barang-barang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jaga. Kan macam dipanggil sini al-thaqal di sini bermakna amti'ah, barang-barang yang diletakkan, ada pelbagai barang. Jadi dia ditugaskan. Kataan ala thaqal di sini maksudnya ala maksud dia amanah yang diletakkan atas dia. Kemudian lelaki itu mati. Maka Rasulullah SAW kata dia masuk neraka. Maka para sahabat lain pun semua pergi ke dia tengok apa yang berlaku. Macam mana dia boleh masuk neraka. Kemudian akhirnya mereka dapati ada satu kain aba'ah. Kain aba'ah yang mana dia telah khianati simpan. Ghallaha maksud dia sembunyikan, ambil ke dia tanpa pengetahuan Nabi SAW. Jadi akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى
قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا بشهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ولعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه. Daripada Sayyidina Abu Bakrah, nama beliau Nufai' Ibn al-Harith Al-Thaqafi, daripada Bani Thaqif radhiyallahu anhu. Dan beliau masuk Islam pada hari peperangan Bani Thaqif. Daripada Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya zaman waktu telah pun berputar kembali kepada keadaan dia seperti mana pada hari dia ciptakan langit-langit dan bumi. Dan ini maksud Nabi SAW ini di mana disyarahkan oleh ulama dalam kitab-kitab syarah hadis. Orang Arab dulu mereka memang tahu bahawa di sana ada 4 bulan haram. Di mana dalam hadis kan Nabi SAW sebut kat sini sambungan ni dulu. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Satu tahun tu ada 12 bulan dan daripada 12 bulan ni ada 4 bulan haram. Di mana ayat Quran kan, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah kama khalaqas samawati wal ardi minha 4 hurum. Dan bulan di sisi Allah Ta'ala tu ada 12 bulan sejak lagi Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang haram. Dan Allah SWT sendiri menetapkan bulan haram tersebut. Tapi orang Arab yang mana mereka asal dia dulu, mereka juga berpegang pada bulan haram ni, tak boleh berperang, tak boleh menumpahkan darah. Tapi apa yang mereka buat apabila terdesak ataupun dia nak berperang juga, mereka melanjakkan bulan haram tersebut ke bulan depan. Lepas tu bila bulan depan tu perang juga, lanjakkan lagi. Jadi delaykan bulan haram tersebut. Mereka intihak, mencemari bulan haram dengan alasan mereka menolakkan ke depan. Jadi dipanggil sebagai nasihan. Nampak? Dah sebut dalam Quran je ayat tu. Inna nasi, macam ayat buku dah kan. Baik. Yang pentingnya pada hari Arafah yang di mana Nabi SAW berkhutbah dalam hadis ini, bulan tu kembali pada bulan haram tadi, kembali balik kepada tempat asal dia. Sebenarnya Nabi SAW sebut kat sini, itu yang maksud dia, waktu tu dah kembali tepat balik kepada tempat dia, di mana dia sebelum ni melajak-lajakkan. Baik, Nabi kata minha 4 hurum, daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat, bulan yang duduk asing, iaitu Rajab Mudhar. Dinamakan sebagai Rajab Mudhar, yang mana dia duduk di antara Jumada dan Sya'ban. Baik, kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat, bulan apakah ini? Maka kami pun kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW senyap. Sehinggalah kami menyangkakan bahawa Nabi SAW akan menamakan dengan nama yang lain, bulan lain. Kemudian Nabi SAW kata, bukankah bulan Zulhijjah? Nabi pun kata, ya, bulan Zulhijjah. Maka Nabi SAW pula tanya, dia kata, apakah ni, negara apa ni? Bandar apa ni? Kota apa ni? Mereka berkata, kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW senyap sehingga kami menyangkakan bahawa Nabi SAW akan menamakannya selain pada nama asalnya. Kemudian Nabi SAW kata, alaisal baldah, bukankah ia adalah baldah, jadi Mekah? Kami berkata, ya, wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW tanya pula, maka apakah bulan apakah ini? Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi SAW senyap hingga kami menyangkakan bahawa baginda SAW akan menamakan dengan nama selain padanya. Kemudian Nabi SAW kata, bukankah dia tanya, hari apakah ini? Hari apakah ini? Kemudiannya Nabi SAW tanya, bukankah hari Nahar, yakni hari sembelihan, maksudnya hari raya, hari raya lah, Aidil Adha. Kemudian kami kata, malah ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kata, sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan maruah diri kamu semua di atas kamu semua ni adalah haram. Maksudnya haram untuk mencerobohi ataupun
menumpahkan darah dan mengambil harta, semua ni diharamkan. Seperti mana haramnya hari kamu ini dan haramnya dan pada negara kamu ini haram dan pada bulan ini haram. Ini maksudnya Nabi SAW nak tegaskan bagaimana para sahabat ni, mereka sebelum zaman Islam lagi, mereka cukup menjaga kehormatan bumi Mekah dan kehormatan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan haram, dan hari itu hari Nahar pula. Jadi begitulah Nabi SAW tegaskan, begitulah darah kamu, harta kamu semua dan maruah diri kamu semua adalah haram, tak boleh nak dicemari. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut yang bermaksud, kemudian kamu semua akan bertemu dengan Tuhan kamu semua, dan Allah SWT, dan Tuhan kamu akan tanya kepada kamu tentang amalan-amalan kamu. Ketahuilah, maka janganlah kamu kembali selepas aku ini kembali ke kufaran, ini menjadi kufur. Sebahagian dari kamu menetak kepala ataupun memenggal kepala sebahagian yang lain. Yang ni yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebahagian dari kamu ni mencatas, memukul, maksudnya memancung tengkuk sebahagian yang lain. Ini para ulama yang syarah hadis ni, maksudnya janganlah kamu kembali kufur nikmat Allah Ta'ala, iaitu nikmat persaudaraan Islam, kehormatan yang Nabi SAW sebut sebelum ni, kehormatan diri, darah, harta dan juga maruah yang Allah Ta'ala pelihara ni. Dan jangan cemari benda ni. Jadi kamu akan kufur atas nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan persaudaraan ini. Ataupun seorang ulama kata, fala tarji'u ba'di kufaran, maka janganlah kembali pada aku kufaran, ini seperti sifat orang kafir, yang mana sebagian mereka memerangi sebagian lain. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang menyaksikan hari ini menyampaikan kepada yang tiada, yang ghaib. Dan boleh jadi moga-moga sebahagian daripada mereka yang sampai, ini kata Nabi SAW ni, dia lebih memahami daripada orang yang mendengar, daripada sebahagian yang mendengar. Kemudian Nabi SAW sebut, ala hal ballagtu, ketahuilah, bukankah aku telah sampaikan, dan adakah aku telah sampaikan? Dan kami pun berkata, ya wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW sebut, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ini saksikan bahawa Nabi SAW telah sampaikan. Ini hadis kat sini, syahid dia pada bab ini, bahawa Nabi SAW menegaskan sebelum wafatnya Nabi SAW, ini khutbah ni khutbah di wada'. Dan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW memang menekankan bahawa umat Islam kena jaga tentang kehormatan darah mereka sama mereka. Jangan kita meringankan darah semua Islam tu dan juga maruah dia dengan yang mudah-mudah untuk mencaci ataupun menghina. Sebab benda tersebut adalah satu benda yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Baik. Tapi nak kata fitnah, kemudian dia berlaku juga kan, krisi antara sahabat. Qala wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yaqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Wa qala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, wa qala wa in qadiban min arakin, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu. Yani kunyah sahabat ni sama dengan kunyah sahabat Abu Umamah al-Bahili. Kalau kita baca hadis, kalau kita jumpa rawi al-a'la, itu sahabat yang riwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana diitlaqkan oleh ulama hadis sebagai Abu Umamah. Lagi dia kata qala an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abi Umamah yang disebutkan kalau secara itlaq maksudnya Abu Umamah al-Bahili, nama beliau Sudai ibn Ajlan. Sudai ibn Ajlan daripada kabilah Qais Ailan. Tapi oleh kerana kat sini Abu Umamah ni bukan Abu Umamah al-Bahili yang masyhur. Sebab tu Imam An-Nawawi dia sebutkan nama dia Abu Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi supaya tak ada ishtibah, tak ada kekeliruan di kalangan kita dengan menyangkakan bahawa beliau adalah Abu Umamah al-Bahili yang masyhur. Nampak? Dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang mengambil ataupun memutuskan, maksud dia sini ambil sebagian, potong sikit hak seorang Islam tu
maksudnya nak ambil sini tapi gambaran ni iqtata'ah, dan asalnya qata'ah, potong. Tapi iqtata'ah ni maksud dia cuba nak potong dengan sedaya upaya dia. Maksud dia cuba nak potong, maksudnya ambil sebahagian hak orang Islam lain, dan dia ambil tu dengan sumpahnya, yaminihi. Dengan tangan kanan sini maksud dia dengan sumpah dia, maksud dia sanggup bersumpah dengan sumpah palsu ni. Yaminul ghamus, sumpah palsu ataupun syahadatul zur, maka telah wajiblah Allah Taala telah mewajibkan bagi dia ni api neraka. Sebab dah lah mengambil tabung hak, kemudiannya dia nak menipu tersebut dengan sumpah. Sebab dalam kes mahkamah, kalau bagi seorang tu tiada dalil ataupun tak ada bukti pada satu pertuduhan ataupun nak menegakkan satu dakwaan, maka dia dituntut untuk bersumpah. Jadi kalau sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah Taala utamanya dengan sumpah yang palsu, maka satu dosa yang sangat-sangat besar. Sebenarnya hadis lain syahadatul zur disebut. Maka wajib bagi dia ni neraka. Dan Allah Taala mengharamkan neraka ke atasnya. Maka berkata seorang lelaki, walaupun sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah, walaupun benda tu sikit je, ambil satu hak soal Islam tu sikit je. Nabi SAW kata, walaupun qadib, maksudnya walaupun satu batang kayu arak, maksudnya kayu sugi. Satu batang kayu sugi yang kecil saja, dia ambil orang tu punya, lepas tu orang tu kata, tu saya punya dah. Kata, wallahi, hadha li, kata. Hadha haqi, kata. Ni aku punya. Dia bersumpah macam tu, sampai kawan tu terlepas hak dia, dan dia ambil cara tak hak. Maka Nabi SAW kata, samalah seperti hadis ni, Allah Ta'ala wajibkan neraka ke atas dia. A'udzubillah. Baik, qala wa an Ali bin Amirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Ali bin Amirah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami lantik dia untuk buat satu kerja, maksudnya jadi wakil Nabi SAW, pergi kutip kharaj, contohnya kutip hasil-hasil ladang ataupun kutip zakat, atau apa sajalah Jika kamu ni atas satu tugasan, satu kerja, kemudiannya dia sembunyikan, fakata mana, dia sembunyikan sesuatu daripada dia, mikhyatan, walaupun jarum, walaupun jarum, apatah lagi yang lebih, walaupun sebatang jarum saja, mikhyat, maka benda itu dipanggil sebagai ghulul. Kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Maka dikira sebagai ghulul. Ghulul ni maksud dia menyembunyikan sesuatu amanah yang tanpa menyembunyikan supaya pemimpin tu tak tahu ambil senyap-senyap. Maka dia kena bawakan pada hari kiamat. Hari kiamat nanti. Baik. Jadi sebenarnya seorang lelaki hitam di kalangan Ansar pun berdiri. Kemudian ni perawi hadis ni iaitu Sayyidina Ali bin Amirah, dia berkata, seolah aku ingat lagi macam mana aku tengok pada dia. Dan dia kata, wahai Rasulullah, terimalah daripada aku ni sebagai amalan, terimalah daripada aku ni untuk jadi amal, kau jadikan aku amal. Dia kata, sebab apa kamu? Sebab dia kata, maksud dia nak minta dia jadi tugasan tersebut. Maka Nabi SAW kata, siapa kamu? Wa malak? Apa hal kamu? Nah, dia kata, sebab aku tengah dengar kau sekarang ni berkata sekian-sekian. Maka Nabi SAW kemudian Nabi SAW sebut lagi, kata, dan aku sebutkan lagi sekali sekarang ni, barang siapa yang kami pilih dia ataupun lantik dia sebagai di kalangan kamu ni sebagai atas satu kerja, amal, maka hendaklah dia datangkan amanah tersebut, dikata dengan sedikitnya ataupun banyaknya. Maka apa yang yang didatangkan daripada dia, diambil. Apa yang didatangkan daripada dia tu, maka diambil. Dan apa yang dilarang daripada tu, maka hendaklah dia intaha, maksudnya dia tahankan diri dia. Hadis ni riwayat Muslim. Baik. Qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata ketika mana pada hari peperangan Khaybar, dia kata satu kumpulan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kan datang, kemudiannya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya mereka berkata si fulan ni syahid. Sebab maksud nak kata dah mati dah si fulan ni syahid. Mati dalam peperangan kan. Si fulan pun syahid, mati syahid. Kemudiannya sampai mereka lalu kat satu lelaki dan dia pun kata Allah, dia kata syahid dah si fulan ni, macam tu lah, syahid si fulan ni. Tapi Nabi SAW kata tidak, yang ni tak syahid kan, kalah, tidak sekali-sekali, sebab aku nampak dia dalam neraka sekarang disebab fi tadi, yang ni min ajli kan, fi di sini maksudnya min ajli. Baik, dia kata kerana satu burdah, itu burdah ni kain mukhattat, kain yang berbelang-belang, macam kain ni lebih kurang lah, kain burdah kan, kain ni kain burdah berbelang-belang. Dia kata yang mana satu kain yang dia sembunyikan, ghallah, dia gululkan kain tersebut. Maksudnya dalam peperangan tersebut ada dipanggil salab, ada dipanggil ghanimah. Jadi harta yang harta yang dirampas dari pihak musuh ni sepatutnya dia himpunkan dulu, kemudian barulah Nabi SAW akan buat pembahagian kepada mereka-mereka yang layak di atas pembahagian yang Nabi Allah Ta'ala tetapkan. Tapi masa peperangan tengah riuh-riuh, tengah apa orang kata kelang kabut semua tu, kalau seorang tu bunuh musuh dia nampak ada barang-barang yang berharga, kalau dia ambil siap-siap simpan, tak siapa sedar, orang lain semua tengah sibuk berperang. Jadi boleh jadi seorang tu buat perbuatan ni, tapi asal dia dalam satu medan peperangan jihad yang dapat fadilah besar, tapi sayang sekali kerana perkhianatan, mengambil barang tanpa hak, dia panggil hulul. Maka Nabi SAW kata sini, aku nampak dia dalam neraka sebab satu kain burdah yang dia ambil tanpa hak, ataupun aba'ah, kain selimut macam tu lah. Rawah Muslim. Kain syal yang besar yang bertutup badan, panggil aba'ah. Qala wa an Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Qatadah, dan nama beliau adalah Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau kata sungguh Nabi SAW berdiri bersama para sahabat. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada mereka ni tentang jihad fi sabilillah. Nabi SAW tentang mengingatkan kepada mereka ni bahawa semuanya jihad fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala dan iman dengan Allah Ta'ala tu adalah seafdal amalan. Maka berdiri seorang lelaki. Lelaki ni kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu lihat? Maksudnya, apa pendapat kamu kalau sekiranya aku terbunuh di jalan Allah Ta'ala? Apakah akan dihapuskan, dikafarahkan pada aku ni segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa aku? Maka bersabda Rasulullah SAW pada beliau, Nabi kata, ya, sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan kamu tu sabar dan juga mengharapkan pada Allah Ta'ala. In qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun. Waw sini dipanggil waw hal kan. Maka jumlah tadi jumlah haliyah ni, hal keadaan kamu tu sabar, muhtasib, yakni menyangka-nyangkakan, mengharap-harapkan pahala pada Allah Ta'ala dengan janji-janji Allah. Muqbil, dalam keadaan yang berhadapan. Ghairu mudbir, bukan dalam keadaan yang celapak lagi ke belakang. Maksud dia bukan
tengah keadaan cabut lari daripada musuh, tapi dalam keadaan berani, dalam keadaan mukbil berhadapan dengan musuh. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW berkata lagi dekat sahabat tersebut. Dia kata, kaifa qulta? Bagaimana kamu kata tadi? Apa yang kamu kata tadi? Maka sahabat tersebut berkata, apakah pendapat kamu, apakah melihat wahai Rasulullah sekiranya aku terbunuh di jalan Allah Ta'ala, apakah akan dikafarahkan, diampunkan dosa-dosa aku? Maka Nabi SAW jawab sekali lagi, Nabi kata, ya, dalam hal keadaan kamu ni sabar, maksudnya dalam hal keadaan kamu terbunuh tersebut sabar dan juga mengharapkan pahala Allah SWT dan menghadap Allah Ta'ala bukan dalam keadaan ia berpaling ke belakang. Kecuali hutang, Nabi SAW tambah sini tiba. Kan? Kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril yang mengatakan kepada aku perkara tersebut. Maksudnya, mula-mula tadi Nabi SAW beritahu, ya kalau seorang kamu terbunuh jalan Allah Ta'ala dalam fisabilillah, dalam peperangan tersebut, tapi dengan syarat kamu sabar dalam peperangan tersebut. Kemudian kamu betul-betul mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Dalam keadaan kamu berhadapan, bukan dalam keadaan lari. Sebab al-firar min al-zahaf min al-kabair. Lari daripada ledakan peperangan sedang perang tu adalah dosa besar. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis lain, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kamu ni bercita-cita bertemu dengan musuh. Asal dia kalau boleh kita jangan berharap berperang lah kalau boleh. Sebab Islam asal dia membawa mesej keamanan. Salam. Islam adalah agama salam sejahtera. Tapi bila waktu tersebut, bila terdesak, Nabi kata, tapi kalau sekiranya dah bertemu dengan musuh, fathbutu. Maka tetap. Bila temu musuh, maka tetap. Jangan paling pada belakang kan. Jangan berpaling, jangan cabut lari. Baik. Tetapi Nabi SAW beritahu dalam keadaan berhadapan, sebenarnya akhirnya Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, peringatkan. Macam mana pun hutang, kecuali hutang. Hutang tadi sebab dia adalah hak manusia. Hak manusia, sebab itulah kena selesaikan dulu hak manusia. Sebab segala pahala kita, sekiranya amalan kita antara kita untuk Allah SWT, itu antara kita Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia berkait dengan hak manusia, kena selesaikan hak manusia. Jadi syahid dalam hadis ni, dalam bab tentang mazalim sini, maksudnya kalau sekiranya masih ada hutang, maka masih ada lagi hak manusia yang tak tertunai. Sebab itulah para ulama mengatakan pada peringkat awal Nabi SAW dulu, bila ada sahabat yang wafat, Nabi SAW, dia pun minta Nabi SAW solatkan jenazah, Nabi akan tanyakan dulu, apakah dia ada hutang? Sekiranya beritahukan dia tak ada hutang, Nabi akan solat jenazah. Tapi kalau sekiranya ada hutang, Nabi SAW kata para sahabat, solat semua. Kepada dia, Nabi tak solat. Sehinggalah setengah-setengah sahabat kata, wahai Rasulullah, tak apa, hutang dia aku bayarkan. Tolong solat untuk dia. Baik, barulah Nabi SAW solat. Jadi hutang dia berada di zimmah si fulan. Kemudian bila dah ada futuhat, ada pembukaan, kota-kota Islam banyak masuk harta faiz, harta kharaj, kan masuk jizyah semua dalam Islam. Kemudian Nabi SAW sebut anna aula bil mu'minin. Aku lebih aula untuk melunaskan hutang-hutang orang-orang beriman. Kalau tidak ada setengah sahabat yang kesian sahabat tu Nabi tak nak solatkan, jadi dia tanggung-tanggung. Tapi Nabi kata sekarang ni biar aku yang tanggung. Sampai ada hutang, biar aku selesaikan. Jadi kemudian Nabi solat. Jadi ulama mengatakan, kenapa Nabi tak nak solat orang yang ada hutang? Sebab Nabi solat jenazah adalah syafaat. Syafaat Nabi SAW untuk hamba ini. Untuk Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia. Tapi tak layak bagi Nabi SAW untuk syafaatkan berkenaan dengan hak hamba ni kepada hamba lain, manusia lain. Jadi kalau sekiranya kalau seorang tak ada hutang, sebenarnya hutang ni adalah hak seseorang. Jadi kalau Nabi SAW syafaatkan untuk dia, sedangkan dia adalah hutang hak orang tu. Jadi maksudnya macam soalan menzalimi orang yang nak tuntut hutang tadi kan. Jadi sebab itulah nak kita besarnya hak manusia ni perlu ditunaikan. Baik, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ma al-muflis qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu semua mengetahui apakah muflis? Siapakah orang yang muflis? Maka mereka, ini para sahabat berkata, orang yang muflis itu di sisi kami adalah orang yang tiada dirham. Yang ni dirham ni duit perak, maksudnya duit murah lah sebenarnya. Dirham pun tak ada. Wala mata' dan tak ada barang-barang apa pun. Itu orang muflis. Maka bersabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya orang yang muflis itu di kalangan umat aku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan solatnya, ini dengan pahala solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tapi dia tu datang dalam keadaan yang dia ni masa kat dunia telah memaki, dia telah memaki dia ni, dia telah qazaf dia ni, ini buat tuduhan zina tak berhak. Ataupun kadang seorang tu cukup dia kata anak haram, kan sebenarnya dia telah tuduh mak ataupun ayah kawan tu penzina. Bahaya kata-kata macam ni kan, qazaf. Ataupun dengan ta'rid, seperti mana kata-kata Bani Israel atau orang Yahudi Maryam, kata ya Maryam ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, ayah kamu bukan orang yang jahat dan mak kamu bukan perempuan yang jalang. Maksudnya nak kata hang tu jahat lah. Ini dalam bentuk yang ta'rid. Jadi kita kena hati-hati dalam kata-kata seperti ini sebab takut boleh jatuh hukum qazaf. Dan lelaki ni dia kata wa akala mal hadha, dia telah makan harta dia ni. Wa safaka dama hadha, dia telah menumpahkan darah dia ni. Wa daraba hadha, dia telah pukul dia ni. Maka pada hari kiamat fayu'ta hadha min hasanati. Maka dia pun diambilkan, dipaksa dibagikan daripada pahala-pahala dia ni. Ini orang-orang yang telah dizalimi tadi. Dan dia ni pun ambil daripada pahala dia ni. Dan sehinggalah kalau dah habis pahala dia ni terpaksa bagi-bagi pada setiap orang yang dia telah zalimi tadi, dah tak ada langsung sebelum dia tu diqadakkan, dihukumkan ke atas dia, maka diambil pula dosa-dosa mereka ni, maka diletakkan di atas dia, dicampak ke atas dia, dan akhirnya dia pun dicampak ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan hadis riwayat Muslim, kan? Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifatnya. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. Dan Imam Nawawi sebut pada bawah tu al-hana ay a'lama. Baik. Hadis ni daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hanya sahaja aku ni manusia dan sesungguhnya kamu semua akan datang, sesungguhnya kamu semua datang kepada aku ni berbalah kepada aku. Datang kepada aku dan kadang berbalah, maksudnya ada kes lah. Datang Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam, Nabi juga sebagai qadhi, kan, qadhi yang meletakkan hukuman, hakim. Jadi kamu datang pada aku dalam ada khasmah, ada perbalahan pada aku, kes sekian. Tapi Nabi kata, dan boleh jadi sebagian dari kamu ni dia tu ataupun lebih pandai berbicara, pandai berhujah. Maka kata Nabi maka aku menghukum, menjatuhkan hukuman padanya daripada apa yang aku dengar saja. Dan barang siapa yang aku telah jatuhkan hukuman dengan benar daripada hak saudaranya, maksudnya contohnya ada seorang tu, dia kata dia ni curi kain dia ni, tapi dia tak dapat buktikan. Nabi SAW tak boleh nak bagi pulangkan balik. Jadi kalau sekiranya seorang tu telah Nabi kata jatuhkan hukuman bagi dia sebenarnya hak saudaranya, maka sebenarnya aku telah memotongkan daripada dia ni satu potongan daripada api neraka. Maksud dia, sepatutnya dia ni kena dekat dengan api neraka sekian ni, tapi kerana hukuman tersebut telah sikit sebanyak berlaku ketidakadilan, maka di akhirat diberikan keadilan dengan dijauhkan dia daripada api neraka. Sebab dalam syariat Islam, seperti kita maklum, kita menghukum dengan apa yang zahir. Sedangkan Nabi SAW sini, kalau diikutkan, boleh dia menghukum dengan ilmu wahyu ataupun pemberitahuan daripada Jibril AS,
Tapi Nabi SAW nak ajar kita tentang syariat Islam yang kita diguna pakai sampai bila-bila kita berhukum dengan zahir. Kan nahkumu bi zahir ataupun bi zawahir wallahu yatawallal al-sarair. Allah yang lebih tahu apa yang rahsia-rahsia dalam diri. Jadi kita hukum pada zahir saja dan tak boleh nak hukum dengan erti kata dengan lebih daripada itu. Baik. Qala وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berterusanlah sentiasalah seorang mukmin itu dalam keadaan yang lapang pada agama dia. Kan? Mudah urusan apa dalam keadaan dia, maksud dia insya-Allah dia lapanglah besok pada agama dia selagi mana dia tidak kena ataupun menimpa satu darah yang haram. Maksud dia tidak membuat satu pembunuhan tanpa hak. Kan? Buat satu selagi mana dia tidak terlibat dengan satu kes pembunuhan yang tanpa hak, maka sebenarnya hal keadaan dia masih lagi dalam keadaan yang mudah. Qala wa an Khawlata binti Samir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidatuna Khawlah binti Samir al-Ansariyah dan dia adalah isteri kepada Hamzah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan anha. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sana ada lelaki-lelaki yang mereka ni yatakhawaduna. Yatakhawaduna maksudnya mereka ni tasarruf. Mereka ni apa perkataan tasarruf? Tasarruf pada harta-harta Allah Ta'ala tanpa hak. Maksudnya menggunakan lebih tepat kot. Semua di sana Nabi SAW kata ada orang-orang yang ni menggunakan harta-harta Allah Ta'ala tu tanpa hak. Maksudnya boleh jadi harta zakat ataupun harta wadiah ke, harta sekian-sekian yang sebenarnya benda tu ada tujuan-tujuan tentu harta anak yatim, mereka tasarruf, guna pakai apa semua, menggunakan harta Allah Ta'ala tanpa hak. Maka bagi mereka ni api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bila mana tak gunakan betul-betul dengan amanahnya. Baik. InsyaAllah kita masuk bab yang baru, babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab pada menyatakan mengagungkan kehormatan orang-orang Islam dan menerangkan hak dan juga menerangkan hak-hak mereka dan simpati pada mereka dan mengasihani mereka. Bab ni nak menceritakan betapa kita sebagai orang Islam ni ingat ada kehormatan yang perlu dijaga, kehormatan yang sangat besar dan kita mesti agungkan kehormatan tersebut. Dan juga dia akan terangkan hak orang Islam ni, hak yang besar. Tak kisahlah orang Islam ni daripada bangsa kita ke, daripada bangsa lain ke, walaupun bangsa tu boleh jadi dipandang hina di sisi kita, orang Bangladesh ke, orang Indonesia ke, tapi selagi mana mereka ni Muslim, ada hak mereka, ada kehormatan mereka dan wajib kita syafaqah. Maksud dia rasa kesian pada mereka dan juga rahmat mereka. Dan kesian pada mereka ni, hatta paling utama sekali kalau kita lihat saudara kita se-Islam tapi tak dapat betul-betul kebajikan agama dan ilmu jauh daripada agama, kita patut ada kesian sebab mereka semua adalah saudara-saudara kita, macam adik-beradik kita, mak apa kita. Qala Allah Ta'ala wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. وقال تعالى من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama bermaksud barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, ini apa yang Allah Ta'ala jadikan benda itu ada kehormatan daripada dia, maka dialah yang benda yang baik bagi dia di sisi Tuhan dia. Dan firman Allah SWT yang bermaksud barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah
maka sesungguhnya ianya daripada ketakwaan hati-hati. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, rendahkanlah wahai Muhammad dua janahaka, sayap kamu kepada orang-orang beriman. Yang ini kinayah kepada tawaduk. Dalam bahasa Arab, kalau kita kena kata khafadha janahaihi li fulanin, dia telah merendahkan sayap dia kepada si fulan, dia adalah macam metafora ataupun majas kepada sifat rendah diri dan tawaduk. Hatta Allah SWT perintahkan kekasihnya yang mana baginda SAW manusia yang paling agung sekali, yang wajib diagungkan. Allah mengagungkan, tapi Allah Ta'ala sendiri suruh kepada Nabi Muhammad SAW merendahkan diri kepada orang-orang beriman. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan diri dan juga kasih mereka, tunduk kepada mereka. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa dengan sebab ada pembunuhan jiwa. Maksudnya pembunuhan kat sini bukan sebab kisas. Kalau qatlu nafsin binafsin, maksud dia sebab tu ada kisas yang berlaku. Yang ni memang Allah Taala syariatkan, anna nafsa bin nafsi. Sesungguhnya telah disyariatkan anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, wal aina wal anfa bil anfi wa udhna bil udhni wa sinna bis wal jurha qisas. Itu lain cerita. Tapi di sini barang siapa yang bunuh tapi sebab bukan ada sebab pembunuhan jiwa, ataupun pembunuhan tu fasad kerana buat kerosakan di dunia ini, maka seolah-olah dia tu telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan, maksudnya tak bunuh seorang tu, jaga nyawa dia, maka dia seolah telah menghidupkan manusia seluruhnya. Baik. Hadis yang pertama, qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang beriman itu kepada orang beriman lain, yakni sesama orang beriman itu seperti satu bangunan. Satu bangunan macam dinding bangunan yang mana dia menguatkan sebahagiannya kepada sebahagian lain. Sebagaimana kita tengok dinding ni support dinding sana, bumbung ni disupport dia bahagian bawah. Bangunan sentiasa kena support satu sama lain. Sampailah jadi satu bangunan yang teguh. Nabi SAW kata begitulah sepatutnya orang beriman. Saling support satu sama lain. Bukan saling mencela sahabat dia. Bila sahabat dia buat perniagaan, kita gelak-gelakkan dia. Kalau bukan macam tu. Patutnya kita sentiasa lagi membina sesama Islam. Tapi apa yang menyedihkan ini kita lihatlah kan. Apa yang kita lihat hari ini menjadikan kita sama kita yang menjatuhkan satu sama lain. Punca dia sebab jauh daripada kefahaman agama ni dan berpegang pada agama. Itu pandang sepi ilmu-ilmu sunnah segala ni. Baik. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Muttafaqun alaih. Dan daripada beliau juga, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang jalan lalu pada satu jalan, sama ada dikata dekat masjid kami ni ke, ataupun dekat pasar-pasar kami ni ke, dan bersama dia tu ada tombak atau tombak ataupun anak panah kan, nabil, tombak ataupun anak panah, maka hendaklah dia tu pegang dekat bahagian tajam tu. Dekat bahagian tajam tadi tu dengan tangan dia. Tutup ke dengan dia ada penutup dia kadang-kadang tombak ni. Ada penutup dia dengan kain, dengan kulit apa semua. Nabi kita pegang kat sana. Dengan supaya apa? Jangan sampai kena salah seorang daripada orang Islam pada dia sesuatu. Kalau duduk jalan sambil bawa, zaman dulu memang sentiasa bawa senjata apa semua. Jadi Nabi SAW nak beritahu, jaga betul-betul, jangan sampai sakingan tertoreh kawan apa semua. Baik. Seperti mana Sayyidina Abdullah bin Umar terbunuh macam itulah. Beliau tawaf dekat Kaabah, datang seorang lelaki tawaf sambil pegang apa? Pegang lembing. Tawaf sampai dekat sebelah Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudiannya tercocok. Sebenarnya sengaja dicocok, tapi dia buat macam accident kan, tercocok dekat kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan mata lembing tu pula memang telah dibunuh racun. Dan akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar pun syahid dengan disebabkan perkara tersebut. Tapi dia sebenarnya assassinate.
Memang sengaja dibunuh lah. Laki sebut pembunuh upahan. Diupah oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik, qala wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka 'anhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perumpamaan orang-orang beriman itu pada kasih sayang mereka, pada sifat suka sesama mereka, dan sifat rahmat mereka, tarahum sifat rahmat, dan sifat ta'atuf bila berlembut sesama mereka itu adalah seperti jasad. Perumpamaannya seperti jasad, satu badan. Di mana badan ni kalau sekiranya dia mengadu sakit satu anggota daripadanya, maka seluruh anggota dia lain pun mengajak sekali untuk apa? Berjaga malam dan juga demam. Jadi kita lihat kan Nabi SAW buat satu perumpamaan yang sangat ajaib kat sini. Di mana kita tengok badan kita, semua kita tahu badan kita ni walaupun katalah mata kita sakit, kadang-kadang tangan cepat pegang. Apa ni, gosok contohnya kan. Lepas tu kaki pergi ke cermin kan, nak tengok apa yang ada. Lepas tu mungkin jadi tangan satu lagi tu ambil air. Semua bekerja untuk mata yang kena timpa sakit tadi. Dan kelopak mata pun tadi pun berkelip-kelip. Jadi kalau kita tengok, mustahil seorang tu kalau mata dia tiba terkena satu benda, tangan dia buat terheran, mata tu sakit. Lepas tu dia nak pergi tangan sebelah ni tak nak tolong ambil air nak basuh ke, kaki tak nak pergi ke bilik air. Mustahil, sebab satu badan memang seperti satu jasad, dia sentiasa bekerjasama satu-satu semua anggota badan dia. Sehingga kalau sekiranya sakit sampai berjaga malam semua, badan kita sampai demam, sama-sama demam. Jadi begitulah sepatutnya orang beriman kan. Kalau saudara kita sakit, kita pun sakit, dan kita yang jadi macam tangan tadi tu pergi ke dia, fikir apa benda yang boleh bantu dia sampailah dia sembuh, sampailah terjaga segala kebajikannya. Bayangkanlah kalau umat Islam semua macam ni, memang indah sangat kan. Umat Islam ni sangat indah apa dengan akhlak dia. Tapi bila tidak menghayati hadis-hadis Nabi SAW seperti ini, maka kita pun rasa jauh sama kita, malah si bercakaran tak sudah. Dan itulah yang dikehendaki oleh musuh kita syaitan, dan juga sama ada syaitan jin dan manusia. Dan perkataan tawadihim, tarahumihim wa ta'atufihim semua atas wazan tafa'ala yatafa'alu. Ini masdar pada tafa'ala, tafa'ul, yang menunjukkan perbuatan yang saling buat bersama-sama. Dan tawadihim dan perkataan wadda yawud wadda yawaddu. Ini mawaddatan. Maksud dia sayang dan suka, kasih sayang. Tarahum dia perkataan rahmat. Dan tarahama yatarahamu. Maksudnya rahimah yarhamu. Ta'atafa pun sama juga. Perkataan atafa maksud dia berlembut kan, dengan lemah lembut dengan orang. Bukan kasar-kasar sama orang Islam ni. Itu lemah lembut. Adzillatin 'alal mu'minin. Kan? Orang Islam tu sentiasa merendahkan diri sama orang Islam. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis. Faqala Al-Aqra' inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahadan. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah mencium Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan bin Ali. Nabi cium dia. Dan di sisi Nabi SAW tu ada sahabat namanya Aqra' bin Habis. Maka Aqra' ni kata, dia kata aku ni ada 10 anak. Dia kata tak pernah pun aku cium seorang daripada mereka ni, aku tak nak cium langsung. Dan seorang pun aku tak nak cium. Maka Nabi SAW tengok pada dia, Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada sifat kasih sayang, simpati ni, maka dia tak akan dikasihi. Dia tak dapat kasih. Nampak no? Muttafaqun alaih. Baik. Dalam hadis lain, innama yarhamullahu ibadahul ruhama. Hanya Allah Ta'ala merahmati, mengasihi hamba-hamba dia yang ada sifat rahmat, sifat kasih. Lagi kita kasih lagi pada orang, lagi banyak limpah kasih kita, lagi kita akan mengundang kasih Allah SWT. Dan Nabi SAW sendiri sampai Allah Ta'ala menamakan dengan sifat ni, iaitu Ar-Rahmufur Rahim.
Rauf Rahim, maksudnya sifat rahmat tu yang paling besar daripada sifat-sifat kebaikan lain. Ingat, sifat rahmat ni sifat yang paling besar dan mulia lah. Seperti Allah Ta'ala sendiri sentiasa menapa Allah Ta'ala yang ada nama 99 nama Asmaul Husna, tapi nama yang paling Allah Ta'ala kerap suruh kita sebut Ar-Rahmanur Rahim. Dengan namanya, dengan Ar-Rahman Rahim, daripada dua-dua daripada rahmat. Sebab rahmat Allah Ta'ala tu wasi'at kulla syai'in, meliputi semua sesuatu. Malah dalam riwayat, kelebihan Sayyidina Abu Bakar sebenarnya apa? Yang melampaui daripada sahabat lain. Sebab dalam hadis Nabi kata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling rahmat di kalangan umat aku ni kepada umat aku adalah Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar dapatlah manzilah yang tinggi sangat sebab kerana rahmat tersebut dalam diri dia, kan? Rahmat. Baik, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqalu na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allahu naza'a minkum rahmah muttafaqun alaih. Aw amliku in kana Allahu naza'a minkum rahmah muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sekumpulan manusia daripada sekumpulan orang, kumpulan nasul di sini, sekumpulan orang di kalangan Arab Badawi datang kepada Rasulullah SAW, kan, datang sampai kepada Rasulullah SAW. Maka mereka pun berkata dengan keadaan macam seorang terperanjat. Dia kata, kamu semua ni cium anak-anak kamu, yang tuqabbiluna sibyanakum, hampa ni semua ni cium, kan, cium anak-anak kamu. Mereka berkata, ya, kami cium. Tetapi dia kata, tapi kami, wallahi demi Allah, kami tak cium mereka. Tapi memang terkenal lah sifat Arab Badawi, sifat yang kasar. Orang Badawi ni khasyanah daripada mereka disebut kasar, keras, apa semua. Jadi mereka mungkin kat sini rasa macam satu benda yang pelik ataupun rasa geli kot tengok, kan. Cium anak sendiri lagu tu. Sebab macam nampak macam tak maco kot, kan. Jadi dia pun siap kata, tapi kami tak cium pun anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW pun bersabda yang maksud, apakah dia kata aku boleh memiliki sesuatu, aku boleh buat sesuatu kalau Allah Ta'ala dah mencabut daripada kamu ni sifat rahmat? Tak boleh buat sesuatu apa? Kalau Allah Ta'ala dah cabut sifat rahmat, buat macam mana? Muttafaqun alaih. Baik. Qala wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nasa la yarhamhu Allah. Muttafaqun alaih. Dan daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang tak merahmati ataupun mengasihani manusia, maka Allah Ta'ala tidak akan mengasihani dia, tak akan rahmati dia. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya salah seorang dari kamu ni solat dengan orang, jadi solat jadi imam, kan, solat bersembahyang imamkan orang, maka hendaklah dia ringankan. Sesungguhnya ada bersama mereka itu orang yang lemah, orang yang sakit dan orang tua. Dan sekiranya salah seorang dari kamu itu solat sendiri, maka hendaklah dia panjangkan. Ikutlah apa yang dia kenaki. Panjanglah macam mana pun apa yang dia kenaki. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat lain, uzal hajah. Kan, ada orang di kalangan jemaah tu orang yang ada hajat. Jadi sebab itulah hatta dalam kitab fiqah, kita tengok kitab besar lah. Macam kitab Tuhfatul Muhtaj. Mughni Muhtaj contohnya, Rawdatul Talibin. Hatta ulama bahaskan dan kadar solat yang ringkas ni, kita solat jemaah, sehingga kan semua ulama kata haram. Hukumnya imam yang mengimami solat di masjid dikata matruk, masjid tempat laluan. Maksud dia kita tak tahu siapa yang datang masjid tersebut, sebab dia jadi laluan orang singgah apa semua, maka haram untuk memanjangkan bacaan, lebih daripada bacaan surah pendek dan kesar min aswar, dan juga tasbihat, yang ni tasbih-tasbih yang kita baca dalam solat tersebut, dan sampai tak boleh memanjangkannya.
kerana rahmat kan apa, di sana ada orang-orang yang sebenarnya yang Nabi SAW sebut. Baik, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihi an-nas fa yufradu alaihim, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ni meninggalkan amalan yang mana Nabi sebenarnya sangat suka nak buat amalan tersebut, kerana Nabi SAW takut bahawa bila Nabi SAW buat, maka amalan tersebut kan nanti orang akan ikut. Sebab para sahabat ni subhanallah, mereka cukup berlumba-lumba kan, kata apa, yusari'una fil khairat, mereka sentiasa berlumba-lumba buat apa Nabi buat, dia pun segera nak buat. Tapi Nabi SAW risau kalau sekiranya dia buat, orang buat. Bila semua orang buat, takut nanti lama-lama jadi wajib. Bila mana diwajibkan, jadi akan beban kepada mereka yang tak mampu nak buat ataupun orang selepasnya. No? Sikit lagi kita baca lagi 2 hadis insya-Allah. Qala wa anha radhiyallahu anha qalat nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu yaj'alu fiyya quwwata man akala wa shariba. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, beliau berkata Nabi SAW menegah kamu semua daripada wisal. Wisal maksudnya puasa 2 hari, 3 hari tak berbuka langsung, direct puasa kan, puasa yang berterusan tanpa berbuka. Nabi larang buat puasa tersebut kerana rahmat kesian mereka semua. Tetapi para sahabat tanya kan, mereka berkata pada Rasulullah, dia kata tetapi kamu tuasil, kamu puasa wisal wahai Rasulullah. Nabi sendiri buat puasa tersebut. Maka Nabi SAW kata, aku tidak seperti keadaan kamu. Lastu ka hayatikum. Hayah keadaan aku ni tak sama seperti kamu. Aku diberi makan oleh Tuhan aku dan beri minum oleh Tuhan aku. Muttafaqun alaih. Imam An-Nawawi katanya sebut di sini bagi makan, bagi minum sini maksudnya Allah Taala jadikan pada diri aku ni kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Nabi boleh jadi darat. Nabi diberi kekuatan 40 orang lelaki. Kekuatan Nabi SAW memang kharibul adah. Bukan seperti adat kebiasaan. Baik. InsyaAllah hadis terakhir. No? Qala wa an Abi Qatadah al-Harith bin Rabi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabiy fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummihi, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Qatadah Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu berkata tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya dia kata ni, aku ni sungguh-sungguh nak berdiri solat, mendirikan solat dan aku nak panjangkan solat tersebut, nak panjangkan bacaan pada solat tersebut. Tapi maka aku dengar tangisan kanak-kanak kecil, maka aku pun meringkaskan solat aku kerana tak suka untuk menyusahkan ataupun tak suka untuk menyusahkan ibu bayi tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kita berhenti dulu sini boleh Asatidah? Boleh Ustaz, insyaAllah. Ustaz. Baik, insyaAllah. Kita berhenti sini dulu, no? Jadi, Ana mohon maaf sekiranya sana ada kekurangan dan salah silap lah. Dan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa husna dhanikum bi al-abil faqiri hadha. Nas'alullah SWT an yanfa'ana bi qira'ati hadha al-kitab al-karim al-sharif. Nas'alullah SWT an yanfa'ana bima qara'na wa 'allamana wa an yaj'alana jami'an min 'ibadihi salihin wa an yamunna 'alaina kamal ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa an yab'athana yawmal qiyamati ma'ahu wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iris salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran ya asatizati al-kiram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apa syukran aku.